1,077 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 14 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 9,316 dos iaitu 21.7% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.6%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 172 kes baru telah dilaporkan, iaitu 149 kes hasil ujian ART dan 23 kes adalah hasil dari 935 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 139,637 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 3 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 596 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 137,780 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,640 kes, iaitu 47 kes sedang dirawat di hospital manakala 1,593 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad petang tadi mengadakan majlis bertadarus dan penyerahan sumbangan kepada dana Duli Pengiran Muda Mahkota untuk anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aung Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan daripada Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya yang disempurnakan oleh Menteri Pertahanan kedua kepada Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Pada majlis ini, 15 anak yatim daripada warga kaki tangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya dan 20 anak yatim Kampung Kulapis menerima sumbangan. Bagi mengeratkan silaturahim dalam kalangan para belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan meneruskan program Tadabur Al-Kahfi awal pagi tadi. Program diadakan setiap hari Jumaat secara maya. Antara yang menyertai yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program dikendalikan dengan kerjasama Penggerak Belia Minda, Pusat Belia Kuala Belait, Penggerak Belia Impak, Pusat Belia Tutong, Belia Kelab Komuniti Belia Transformasi, KKBT, Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan Belia Permata Hijau, Pusat Belia Temburong. Pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD merupakan cabaran kesihatan yang dominan pada abad ke-21 di seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan terus berusaha meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan NCD dengan penerbitan pelan tindakan pelbagai sektor bagi pencegahan dan pengawalan penyakit tidak berjangkit, ringkasnya BRUMEM NCD 2021-2025.
Penerbitan Pelan Tindakan tersebut merupakan kesinambungan daripada penerbitan BRUMEP NCD 2013-2018. Tindakan kos efektif yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta amalan-amalan terbaik di negara-negara lain diperkenalkan dan digubal berdasarkan pengalaman dan hasil dapatan penilaian pelan tindakan sebelumnya. Pelan tindakan sebelumnya memberi fokus kepada peningkatan kesihatan melalui persekitaran yang membolehkan pilihan yang sehat dan juga melalui peningkatan kesinambungan penjagaan pesakit-pesakit NCD. BRUMEP NCD 2021-2025 yang kedua ini mengambil kira tindakan-tindakan yang paling berkesan dalam menangani beban penyakit-penyakit tidak berjangkit yang mana banyak memfokuskan kepada keterlibatan dan kerjasama pelbagai sektoral dan bukan hanya tertumpu kepada kesihatan sahaja. Pengukuhan dari aspek urus tadbir yang mana pihak berkepentingan terdiri daripada pihak kerajaan, agensi swasta, ahli-ahli akar umbi memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan pelan tindakan dokumen ini agar segala objektif yang dilaksanakan adalah lebih mampan. Penerbitan BRUMEP NCD 2021-2025 turut mengambil kira penemuan penilaian yang telah dijalankan serta maklum balas pelbagai sektor dalam menangani NCD, kerjasama secara kolektif dan bersepadu dalam menangani faktor-faktor penentu kesihatan sangat penting demi mencapai respon yang lebih komprehensif dan berkesan untuk negara. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, umat Islam diseru agar memanfaatkan masa dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran untuk meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan kesempatan yang paling berharga bagi umat Islam untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, sama ada secara bertadarus atau berseorangan, lebih-lebih lagi sehingga menamatkan ataupun khatam bacaan 30 juzuk Al-Quran. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Kelebihan Membaca Al-Quran. Justru amatlah rugi bagi orang yang tidak merebut peluang memperbanyakkan membaca Al-Quran, kerana Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda ada menyebutkan mengenai kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Antaranya pertama, pembaca Al-Quran dinaungi dengan payung rahmat, dikelilingi para malaikat dan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya ketenangan dan kewaspadaan. Kedua, pembaca Al-Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipeliharanya dari kegelapan. Ketiga, pembaca Al-Quran tidak bergundah hati dan terlepas dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kerana dia sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, pembaca Al-Quran memperolehi kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Dan yang kelima, satu huruf Al-Quran yang dibaca mendapat satu pahala. Amalan bersedekah amat sinonim dengan bulan Ramadan. Antara kelebihan bersedekah yang dapat diraih bukan hanya pahala, bahkan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pemberi sumbangan dan penerima. Selain daripada itu, peluang untuk melakukan infak pada bulan yang mubarak ini terbuka luas. Di negara ini, persatuan-persatuan dan pihak swasta mengambil peluang untuk menghulurkan sumbangan dalam sama-sama meraih keberkatan dalam bulan mulia ini. Pertubuhan Bina Ukhuwah antara yang tidak melepaskan peluang tersebut dengan menjalankan program tahunannya iaitu Jelajah Ramadan. Projek yang bermula pada tahun 2017 ini bertujuan untuk mendorong para belia dalam bidang kesukarelawan serta menggalakkan orang ramai untuk berbelanja sambil menderma bagi mereka yang memerlukan. Proses cara pembagian boleh di antara ke kedai yang ada di Ramadan Basket yang terdapat di kedai-kedai, ataupun boleh hantar ke Kompleks Sukan Sungai Kebun. Di sana ada ahli jawatan kuasa projek Bina Ukhuwah untuk mengkolek barang-barang yang
dari sumbangan orang ramai lah. Barang-barang yang kami perlukan ialah seperti makanan asasi, makanan tin dan itu barang keperluan pribadi. Pengendaliannya turut dibantu oleh para sukarelawan belia. Melalui projek ini, para belia bukan sahaja dapat membina jati diri, bahkan ia juga satu tanggungjawab dalam sama-sama membantu serta memberikan tenaga ke arah kesejahteraan masyarakat. Awalnya mengetahui program ini dari kawan dan saya mengikuti ini untuk mencari pengalaman. Di samping saya beramal pada bulan Ramadan ini. Pengalaman tu orang kita ni akan dapat kecuali kita ni mencuba. Okay. Selain itu untuk yang ni puasa ni kan untuk mencari mendapat keberkatan. Sementara itu, McDonald's Brunei turut meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan tanggungjawab sosial korporat dengan menghulurkan sedekah juadah berbuka puasa ke beberapa buah masjid di daerah Brunei dan Muara. Di samping itu, syarikat berkenaan juga mengagihkan kira-kira 100 pak egg muffin bagi barisan hadapan sebagai juadah berbuka puasa. Mendekati ke masyarakat umum seperti mengerjakan kerja-kerja amal, kebajikan komuniti. Sekaligus kami orang dapat menerapkan dan menyemarakkan lagi budaya bersedekah inilah di kalangan masyarakat kita ni. Juga tidak ketinggalan Biro Wanita dan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mentiri yang mengungkayahkan projek indahnya berbagi di bulan Ramadan. Melalui projek ini, sumbangan diagih-agihkan kepada ibu-ibu tunggal yang dihasrat dapat meringankan perbelanjaan terutama semasa bulan Ramadan dan bulan Syawal yang akan menjelang. Golongan kurang berkemampuan dan anak yatim terus diberikan perhatian oleh pelbagai pihak. Majlis Perundingan Kampung Bakiau dan Pengkalan Mau Daerah Tutong mengadakan majlis penyerahan sumbangan infak kepada keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan dan derma anak yatim dari kampung berkenaan. Majlis penyerahan tersebut diadakan secara pandu lalu di Masjid Pengeran Muda Abdul Wakil, Kiudang Tutong pagi tadi. Sumbangan diterima oleh 22 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan 4 orang anak yatim. Sumbangan berupa makanan asasi dan wang tunai merupakan hasil kutipan daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung berkenaan dalam sama-sama membantu memaduli dan meringankan beban golongan yang memerlukan. Projek tahunan tersebut dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung. Pelbagai pihak terus menyemarakkan lagi bulan Ramadan dengan majlis keagamaan bagi mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. Semalam, Jawatankuasa Biro Belia dan Kumpulan Belia Wanis Masjid Lambak Berakas mengadakan program Tadarus Al-Quran dari masjid ke masjid. Program diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, daerah Temburong. Program disertai 37 orang belia dan belia wanis masjid berkenaan. Ia bertujuan memeriahkan lagi bulan Ramadan dan mengimarahkan masjid melalui aktiviti-aktiviti keagamaan. Sementara itu, Persekutuan Pengangkat Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis bertadarus bagi menyemarakkan dan memeriahkan lagi bulan suci Ramadan. Majlis berlangsung petang tadi di bawah Pejabat Persatuan Pengangkat Daerah Temburong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan disusuli bacaan ayat suci Al-Quran yang mengetuai Awang Haji Badar bin Haji Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengangkat Negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan bertahlil dan berbuka puasa.